pakatan musuh-musuh politik. Nak buat apa pun mesti persetujuan bersama. Bila nak buat apa pun mesti persetujuan bersama. Maka banyak benda baik yang nak dibuat oleh BN tanpa restu daripada kawan-kawan ataupun rakan dalam pasukan dia tak boleh buat. Siapa akhirnya yang rugi? Kita kena ingatkan satu, banyak mana pun duit kamu belum tentu akan dapat mempengaruhi keputusan rakyat. Rakyat hari ini bijaksana. Saya tahu mereka merancang nak bagi duit. Saya pun dah tengok tadi. Dia orang cukup confident boleh menang 80 kursi ni Perikatan Nasional ni. Setakat hari ni Perikatan Nasional dah mutamatkan di 170 kawasan parlimen bertanding. Dia orang akan bertanding di 170. Ini belum Sabah. Sabah masih belum finalize. Setakat di Semenanjung belum masuk Sabah. Labuan dah finalize. Di Semenanjung Bersatu akan bertanding 99 kursi. Gerakan akan bertanding 17. PAS akan bertanding 53. Tory yang awal tu baru 30 kan. Sekarang dah naik 53. Lepas tu satu GRS akan bertanding di Labuan. So 170 dah finalize. So mereka target 80 kursi menang. Dan dia kata confirm menang 40. Sudah kalau diorang target 80 confirm menang 40. Yang ada potensi tinggi menang 60. Tak apalah, kita tengok siapa lah sekali akan betul. Jadi kalau diorang target 80 kursi, diorang tak boleh bentuk kerajaan juga tu. Dia tak boleh bentuk kerajaan, tapi yalah, mungkin dia mengharapkan pada ketika itu dia boleh dapat daripada GPS Sarawak. Itu sebab saya berpandangan kawan-kawan kita di Sabah pastikan pilihan raya kali ini jangan buat kesilapan yang sama seperti mana pilihan raya 14 negeri. Kalau boleh bubar Dun Sabah tu, bubar lagi bagus. Cantik sangat kalau dibubarkan. Sebab susah. Sebab kita sekarang membentuk kerajaan bersama dengan Bersatu. Lainlah kalau Datuk Seri Haji apa semua segala yang lain-lain ni semua keluar parti, masuk UMNO balik ke, ataupun dia kekal sebagai GPS. Okey. Macam tu tak ada masalah. Yang penting jangan sampai lepas pilihan raya kita bagi dia orang separuh, kita separuh. Satu tu siapa nak tanding pun boleh tanding. Last sekali mereka letak calon-calon bebas lawan dengan calon-calon daripada Barisan Nasional. Ini mereka dah buat dulu. Kawan saya salah seorang daripada orang yang terima duit 200,000 daripada Bersatu. Nak bawa pergi mahkamah boleh, tak ada masalah. Saya bawa budak ni, dia terima 200,000 daripada Bersatu. Dia berpakat dengan kita, dia tikam kita daripada belakang. Cuba bayangkan, nak kena lagi sekali. Orang macam ni memang kita tak boleh percaya. Munafik. Kita dah tahu orang ni ditubuhkan parti dia tu untuk benamkan kita. Jadi macam mana kita nak percaya dengan mereka? Sebaik-baiknya BN go solo di Sabah. Bertanding semua 25 kursi. Bertanding semua 25 kursi. Termasuk Labuan. Bertanding. Dia orang dah letak GRS kat situ. Okey? Okey tu. 6 negeri tu 3 di blok PH, 3 di blok PN tu. Kalau kau tengok dia orang berpakat pun dah tahu dah. Ada matematik kebetulan ataupun dia ada percayalah. Macam saya cakap sebelum ni, DAP kalau dia join dengan PAS, dia akan hilang undi Cina.
PAS kalau dia join dengan DAP, dia akan hilang undi Melayu, kan? Tetapi kita pun tahu mereka sedang membentuk kemah besar. Mereka sedang membentuk kemah besar. Belum lagi kerja yang Samsiri buat, cuba nak gabungkan di antara GTA dengan PM. So mereka tengah memainkan peranan masing-masing dalam nak memastikan kita akan tengok PAS akan bertanding, termasuklah kawasan DAP pun PAS nak letak calon ni, untuk supaya bila contohnya lah tempat yang MCA bertanding, DAP bertanding, PAS pun bertanding. Jadi kalau kawasan macam ni, orang Melayu yang nak undi Barisan Nasional, dia tengok ada Melayu bertanding situ, maka dia akan bagi undi tu dekat PAS. PAS tahu dia tidak boleh menang pilihan raya tu, tetapi bila undi Melayu pergi dekat PAS, maka undi yang diterima oleh MCA sudah pastilah tak cukup untuk mereka menewaskan Pakatan Harapan. Jadi akhirnya siapa yang menang? PH menang. Ini mutual understanding yang mereka susun. Yang penting lepas pilihan raya kita tengok kedudukan mereka di mana. PAS pun cakap dia bersedia untuk membentuk kerajaan secara coalition selepas pilihan raya. Okey? Tok, Ya. satu pasal PAS ni tu Datuk Seri Presiden dah cakap tak ada kerjasama dengan PAS walaupun selepas PRU tu. Itu keputusan Presiden UMNO. Kita kena hormatilah keputusan tu. Kalau saya pun jadi Presiden UMNO, kita kalau boleh nak memerintah secara bersendirian. Betul. Tapi manalah tahu masih lagi ada orang muda yang boleh ditipu oleh Pakatan Harapan, yang boleh ditipu oleh Perikatan Nasional. Akhirnya dia orang undi PN sikit, dia orang undi PH sikit, dia orang undi BN sikit. Last kali kita tak dapat membentuk kerajaan. Bila kita tak dapat membentuk kerajaan, apa yang BN patut buat? Coalition. Tentulah BN dipaksa untuk membentuk kerajaan campuran. Betul tak? Betul. Kalau saya lah, ni saya tak cakap Presiden, ini saya dah bentuk kerajaan dengan PAS. Last kali saya dikhianati. Saya dah pernah memaafkan Bersatu. Last kali saya dikhianati. Kalau diberi pilihan, kita nak cuba pasukan baru ke, kita nak cuba orang yang pernah khianat kita? Kalau kau pilih yang mana? Baru Baru Betul tak? Jadi kena ingat lah. Kena ingat. Bagi saya simple. Bagi saya simple. Kalau tak nak tengok UMNO terpaksa membentuk kerajaan dengan musuh politik kita, jangan bazir masa undi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional. Solid bagi kepada Barisan Nasional, supaya kita tak perlu berkompromi membentuk kerajaan dengan mana-mana musuh politik kita. Kerana kalau kita bentuk kerajaan dengan musuh politik kita, bodoh sangat ke kita ni, tak belajar lagi melalui kesilapan Pakatan Harapan membentuk kerajaan antara PKR dengan Bersatu, yang mana Anwarnya PKR, Bersatunya Mahathir. Last kali musuh politik, tidur satu bantal, mimpi lain-lain, last kali berpecah. Sama juga UMNO pun pernah mencuba bagi kemaafan kepada Muhyiddin, kepada Bersatu, bentuk kerajaan dengan Bersatu, dengan PAS. Last kali kena tikap, kena buli, duit kita kena tahan, pemimpin kita nak dipenjarakan. Takkan tak belajar lagi melalui kesilapan? Itu sebab yang paling penting sekali rakyat. Rakyat juga kena belajar melalui kesilapan. Bila dia pilih tak solid, ada sebahagian pilih PH, ada sebahagian pilih PN, ada sebahagian pilih BN, maka tak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan. Bila tak ada satu parti boleh membentuk kerajaan,
maka akhirnya mereka menjadi pakatan musuh-musuh politik. Bila pakatan musuh-musuh politik, nak buat apa pun mesti persetujuan bersama. Bila nak buat apa pun mesti persetujuan bersama, maka banyak benda baik yang nak dibuat oleh BN tanpa restu daripada kawan-kawan ataupun rakan dalam pasukan dia tak boleh buat. Siapa akhirnya yang rugi? Rakyat yang rugi. Banyak polisi-polisi baik yang dulu BN buat, yang menyebabkan dari segi pertumbuhan ekonomi kita nombor 3 terbaik di dunia. Dari segi bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah. Dari segi foreign direct investment paling baik dalam sejarah zaman Datuk Seri Najib. Bursa saham Kuala Lumpur 1896 mata. Nilai ringgit berjaya dipulihkan tanpa perlu kita tambat ringgit. Dari segi kadar defisit kita, daripada 6.7% 2009 kita turunkan setiap tahun sampai 2017 tinggal 3%. Kita target 2018 boleh dapat 2.8. Last kali apa jadi? Dapatkan DAP pergi 4% lebih. Jahanam ekonomi, jahanam segala-galanya. Siapa yang rugi? Undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab tak stabil. Sekejap-sekejap tukar kerajaan, sekejap tukar kerajaan. Kalau buat kesilapan lagi sekali, undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Setahun sekali. Nak cuba lagi? Cuba, tak ada masalah. Kita tak rugi apa. Orang macam aku lagi tak rugi. Bila parti jadi pembangkang, kita diperlukan. Bila parti jadi kerajaan pun, kita masih lagi diperlukan. Kalau orang tak perlukan kita pun, kita pandai-pandai memerlukan diri sendiri. Apa masalah? Betul tak? Tetapi kena ingat, rakyat perlukan kerajaan yang stabil. Rakyat perlukan kerajaan yang kuat. Rakyat perlukan kerajaan yang bijaksana. Pasukan yang boleh memulihkan ekonomi. Bukan setakat ekonomi negara, ekonomi rakyat, poket rakyat ni perlu dipulihkan. Nak pulihkan mata wang, nak kembalikan keyakinan pelabur, nak pulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran, dengan negara-negara tetangga. Ini perlukan pasukan yang berwibawa, solid, pasukan yang boleh diyakini. Cuba bayangkan kalau Datuk Seri Najib ada, apa dia tak boleh selesai? Kalau Datuk Seri Najib masih lagi Perdana Menteri, adakah kebobrokan yang berlaku zaman Pakatan Harapan Perikatan Nasional ni akan berlaku? Takkan berlaku. Sekarang dia berada di Kajang. Setidak-tidaknya kena ingat, kita masih ada lagi gandingan beliau pada ketika itu. Siapa gandingan beliau ketika itu? Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Itu sebab hari ini PH dan PN cukup takut kalau Datuk Seri Zahid bertanding semula. Itu sebab macam-macam helah yang digunakan. Kalau boleh mereka nak postpone pilihan raya sampai Datuk Zahid pula masuk ke dalam, supaya BN tidak mempunyai masa depan. Ini kita kena faham. Gandingan yang menyebabkan Datuk Seri Najib berjaya memacu negara ni, ketika itu gandingan dia ialah Datuk Zahid. Tapi setengah-setengah dari kita disebabkan Datuk Zahid berhadapan dengan 87 pertuduhan, maka dia anggap Datuk Zahid tak bersih. Ini mentaliti bodoh seperti ini kena dibetulkan.